Padang Serai tak ada ke Tuan Pengerusi? Tak sempat dah. Terima kasih. 2 hari tunggu tak boleh dapat Tuan Pengerusi. Tak ada dalam senarai. Sedih. Chief Whip tak simpan, tak beri nama. Boleh balik dah minggu depan. Silakan Yang Pak Menteri. Terima kasih Datuk Mentua. Yang pertama saya ingin menyentuh apa yang telah disentuh oleh Yang Berhormat daripada Pulau Timur tadi berhubung dengan koperasi. Datuk Mentua memang betul bahawa kita mempunyai 14,625 koperasi yang wujud di negara kita dan juga mempunyai ahli yang seramai 6 lebih juta. Jadi dalam keadaan demikian memang juga saya menerima hakikat bahawa koperasi ini perlu diambil tindakan yang penting untuk menjanakan pendapat masyarakat di seluruh negara. Dan juga saya bersetuju juga bahawa koperasi boleh dijadikan satu platform untuk mengatasi masalah kemiskinan, iaitu poverty. Dalam keadaan demikianlah maka koperasi ini ditumpukan perhatian oleh pihak kementerian dengan beberapa tindakan-tindakan yang khusus. Yang pertamanya ialah berhubung dengan business model dalam koperasi itu sendiri, iaitu kita melihat daripada sudut transformasi yang bakal kita lihat. Dan pihak Yang Berhormat juga perlu menerima hakikat bahawa apabila saya mengambil alih kementerian ini 6 bulan yang lepas, kita berhadapan dengan masalah COVID. Jadi dalam keadaan demikian saya tak dapat menjelajah seluruh negara untuk melihat sendiri apa yang berlaku. Kerana koperasi ini di dalam bandar, di suburban areas dengan izin dan juga di luar bandar. Jadi apa yang kita lihat dalam koperasi dalam sudut kementerian ialah melihat bahawa kita mempunyai koperasi-koperasi yang berpendapatan besar. 100 koperasi yang mempunyai prestasi tinggi, 20 koperasi yang mempunyai kebolehan lebih daripada 45 juta keseluruhan satu-satu koperasi. Jadi dalam keadaan demikian, koperasi masih dilihat satu badan yang boleh diguna pakai sebagai platform meningkatkan kehidupan masyarakat Malaysia yang terlibat dengan koperasi. Tapi dalam masa yang sama juga kita melihat bahawa Datuk Mentua ada 80% daripada ahli-ahli koperasi masih duduk dalam P40. Bahawa inilah saya nak tekankan di sini untuk penjelasan kepada semua pihak yang membangkit soal koperasi tadi bahawa iaitu pertama untuk pendapat-pendapat koperasi yang besar yang berpuluh juta, beratus juta sedemikian itu dapat turun ke bawah kepada ahli. Bukan koperasi itu saja yang kaya, tetapi ahli-ahlinya juga dalam pendapatan yang lebih baik. Kalau tidak, adalah contoh saya nak bagi ni satu. Contohnya Bank Rakyat. Bank Rakyat mempunyai aset beratus bilion dan mempunyai pendapatan beratus bilion. Tetapi malang sekali untuk Bank Rakyat, masih ada 80% ahli-ahli bank rakyat sebagai koperasi yang masih dikatakan diklasifikasikan sebagai B40. Jadi ini saya ada mempunyai program-program yang tertentu untuk mengatasi masalah ini dengan berperingkat-peringkat. Kerana contohnya, kalau kita nak adreskan perkara ini dengan tiap-tiap ahli itu mendapatkan share dalam bank. Kalau share hanya 100,000, pulangan contoh dividen yang kita declare pada tahun lepas 14%. Kalau 100,000 pendapat 14,000 setahun dan maknanya 1,000 lebih saja sebulan. Tetapi kalau tiap-tiap ini dapat setengah juta share tiap-tiap ahli, bahawa pendapat tiap-tiap orang tu akan dapat 70,000 dalam satu tahun dan akhirnya dapatlah dia berpendapatan 6,000 satu bulan. Dengan sendirinya dia akan terkeluar daripada kerongkong
B40 itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mesti ada program-program yang tertentu yang hendak kita laksanakan supaya mereka ini sedikit demi sedikit, berperingkat-peringkat dikeluarkan daripada apa nama dia dikatakan B40 tersebut. Jadi ini adalah soalan transformasi koperasi itu dalam semua jurusan. Pertama, soalan mencicirkan pendapat koperasi kepada ahli. Yang kedua, itu maknanya kita share the wealth of the entity dengan izin. Yang kedua ialah transformasi koperasi ini juga kita nak laksanakan dengan pengurusannya. Kebanyakan mengikut kajian yang telah kita buat, masalah dihadapi oleh koperasi ialah pengurusan. Jadi itulah kenapanya bangkit dengan soalan yang berhormat tadi berhubung dengan IKM dan INSCAN. INSCAN Institut Keusahawanan dan IKM Institut Koperasi. Apabila saya mengambil alih kementerian ini, IKM telah disetujui oleh kerajaan dahulu untuk digabungkan dengan Suruhanjaya Koperasi supaya perbelanjaan kerajaan berkemungkinan boleh dikurangkan. Yang perlukan sumber kewangan di antara 10 ke 15 juta tahunan. Tetapi apabila saya masuk kementerian ini, Datuk Yang Tua, saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan telah diluluskan, yang saya kata, saya nak pecahkan semula. Supaya diasingkan semula, tak payah digabung. Proses penggabungan tu makan masa mungkin setahun. Tapi kalau dibuka ke semula, dibenarkan untuk dua entiti, tujuan saya ialah saya bagi assurance dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa saya nak naikkan tahap IKM ini, Institut Koperasi ini, kepada tahap universiti dalam masa jangka 2 tahun. Full-fledged university yang boleh berdiri atas kaki sendiri dan memberi keuntungan kepada Suruhanjaya dan tak perlu lagi kerajaan menyumbang sumber kewangan. Dan dalam masa yang sama, saya juga berkemampuan untuk melatihkan ahli-ahli bord koperasi, ahli-ahli mereka yang terlibat dengan koperasi dalam pengajian pentadbiran koperasi daripada sudut keuangan, daripada sudut keusahawan dan berbagai lagi. Jadi dalam masa sekarang, Datuk Yang Tua, selepas kelulusan diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kurang lebih 5 bulan lepas, kita berkemampuan. Hanya saya menunggu bila nak melancarkan IKM ini untuk menjadikan University College. Kita dah berbincang, surat saya sudah dengan Kementerian Pendidikan untuk kelulusan daripada sudut MQA-nya, perbincangan soalan qualification dan requirement kualiti pendidikan dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai student enrollment dah meningkat sampai 700 orang. Daripada yang ada sekarang ini, hanya 200 orang dibayar oleh pihak kerajaan. Jadi saya sangat optimistik bahawa kita berkemampuan melaksanakan ini dan IKM ini nanti akan berdiri atas kakinya sendiri, tak perlu sumber kewangan lagi daripada kerajaan dan boleh melatihkan anggota-anggota koperasi menjadi pentadbir yang berkualiti tinggi dan berpengalaman. Datuk Yang Tua, ini program dalam masa yang sama, koperasi itu sendiri hendak ditransformkan menjadi entiti-entiti yang berdaya saing, berkemampuan untuk mengurus dalamannya sendiri dan keuangannya sendiri. Dengan penambahbaikan daripada sudut struktur, penambahbaikan daripada sudut pengurusan dan sebagainya. Ini jawapan saya berhubung dengan koperasi secara menyeluruh, Datuk Yang Tua. Jadi penjelasan Menteri. Antua Jaya, depan. Silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Penjelasan tentang University College saya ingat kita lalu galah inisiatif kementerian. Cuma boleh atau tidak kita serapkan Institut Kesuanan yang nak dibuat ini di bawah University College cadangan kementerian tadi supaya jangan ada timbul banyak sangat institusi yang berkaitan dengan latihan. Terima kasih. Setakat ini Yang Berhormat, the model latihan yang kita laksanakan adalah amat berbeza.
institut koperasi ini menjurus kepada certificate, diploma, universiti, ijazah dan sebagainya. Contohnya, salah satu daripada program yang kita nak laksanakan dalam institut koperasi ini nanti ialah berhubung dengan 2+2 punya program, iaitu program ijazah 2+2, iaitu 2 tahun di universiti dan 2 tahun di industri. Kita dah bincang dan kita dah buat MOU dengan beberapa banyak pihak yang mahu melatih kita, bukan saja daripada negara ini, daripada Singapura, daripada China dan sebagainya, untuk absorb orang-orang yang dilatih di koperasi ini, institut ini nanti, di universiti ini nanti, untuk bekerja terus. Makna dia, siapa saja kelulusan daripada sini, ada saja syarikat yang bakal menerimanya untuk bekerja ataupun sebagai entrepreneurs ataupun intrapreneur. Jadi dalam keadaan demikian, satu lagi yang INSCAN ni, Institut Keusahawanan ni, dia punya latihan ialah serta-merta, yang dekat, yang pendek, yang ringkas, dengan monitoring, coaching dan sebagainya. Contohnya, program untuk melatih keusahawanan yang terjejas dalam COVID pada masa sekarang ini. Pihak INSCAN telah melatih beribu pihak orang. Dan itu daripada sudut coaching, dah transfer daripada satu jenis perusahawan kepada usahawan yang lain, supaya mengetahui macam mana nak menguruskan keusahawanan daripada industri dan bisnes-bisnes yang lain. Jadi INSCAN ini dia punya kerja ialah tak perlu beri sijil dulu, beri kemahiran dulu, kebolehan untuk berpindah kepada satu-satu jenis keusahawanan, latihan secara dekat, counselling secara dekat, dan secara bersemuka ataupun menerusi e-commerce ataupun digital virtual punya pendekatan. Jadi proses dan tindakan yang dibuat amat berlainan daripada apa yang dua-dua institut ni. Jadi kita tidak melihat dia boleh digabung pada ketika ini, Yang Berhormat. Bahkan saya menerima hakikat sebagaimana yang disebut, saya tak tahu, seorang ahli parlimen tadi mengata, Yang Berhormat mengatakan supaya kita tiap negeri di South, di selatan, di utara dan di tengah, di Sarawak, di Sabah, kita wujudkan badan ini. Bahkan ada dalam perancangan saya untuk meminta dengan kerajaan untuk membesarkan, revamp INSCAN itu sendiri, supaya di tiap-tiap kawasan yang saya sebut tadi, di utara, di selatan dan di central dan juga Sarawak dan Sabah, kita wujudkan badan ini supaya boleh menjadi penggerak kepada pembangunan usahawan di seluruh negara. Kerana tindakan-tindakan mereka ini mendatangkan kebaikan yang begitu bagus sekali. Sebab saya melihat secara pribadi, contohnya saya melawat ke KK baru ini, yang mana 300 pelatih. Masa saya berjumpa tu, apabila pihak INSCAN telah melatih mereka ini dengan e-boarding dia, iaitu supaya peniaga ini di-connect dengan e-commerce punya pasaran, dengan sendirinya dia punya penjualan dan pendapatan itu meningkat hingga 200% pun ada peningkatan. Usahawan ini sendiri maklumkan kepada saya, the transformation daripada conventional method kepada digital punya method, menggunakan sistem e-commerce, online pasaran, dengan sendirinya perniagaan mereka jadi vibrant dan baik. Jadi dalam keadaan demikian, pendekatan yang dibuat oleh pihak INSCAN pada ketika ini memang bakal kita laksanakan, Datuk Inap Tua, dan akan kita teruskan untuk memperbaikkan lagi perniagaan ahli-ahli peniaga di dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah COVID ini. Jadi Datuk Inap Tua, saya berpindah kepada apa yang disoal oleh Yang Berhormat Pasir Mas. Apakah peluang pekerjaan di bawah MIDEC? Apakah tindakan MIDEC untuk mewujudkan peluang pekerjaan, khususnya pihak graduan? Graduan ini ada 2 program yang telah dilaksanakan kementerian. Yang terbesar ialah di bawah pihak
Poteje. Dahulunya dah berubah nama ni, Poteje ni. Jadi selepas diubah nama ni, tapi pelaksanaannya adalah sama, iaitu melatih graduan untuk mendapat pekerjaan. Dan latihan-latihan ini dengan matching pihak graduan ini kepada syarikat-syarikat yang besar. Dan program ini telah mendatangkan kebaikan yang begitu baik sekali, dan bahkan kita akan memperbesarkan lagi tindakan Poteje ini ke seluruh negara, kerana kita mengetahui bahawa tiap-tiap tahun IPTA mengeluarkan tak kurang yang tak ada kerja 50,000 graduan, dan IPTS mengeluarkan tak kurang daripada 100,000 graduan yang tak ada kerja. Jadi maknanya 150,000 graduan, 50 daripada IPTA, 100,000 daripada daripada IPTS yang bakal tidak ada kerja. Dan kita nak latih mereka ini menjadi pekerja-pekerja yang diterima dengan kerjasama kepada pihak GLC. Dan matching ini dibuat dengan GLC dan syarikat wasta yang terpilih. Tetapi saya bercadang supaya program ini diperluaskan lagi. Diperluaskan kepada pihak-pihak peniaga yang mendapat kemudahan daripada pihak kerajaan. Contohnya, kalau seseorang itu mendapat AP contohnya, dia dapat AP untuk perniagaan dia. Disyaratkan supaya mengambil graduan untuk bekerja dengan dia, dilatih dengan dia. Kalau graduan itu nanti selepas latihan tertentu, iaitu dengan imbuhan yang diberi, allowance yang diberi, pendidikan yang diterima di sana nanti, ingin menjadi peniaga dia sendiri, kalau dilihat kemampuannya ada, kebolehannya ada, kita boleh tukarkan dia menjadi peniaga. Mengikut contoh dan model yang di mana dia diberi latihan fieldwork tadi selepas graduate. Jadi dalam keadaan demikian, saya hendak meluaskan perkara ini kepada pihak-pihak swasta lain, public listed company, syarikat yang besar-besar, international company yang datang ke negara kita ini, diperluaskan program-program untuk latihan di bawah Poteje ini. Dan di bawah pihak SME Corp pula, ada satu program lagi, iaitu Technopreneur. Technopreneur ni kita tahun ini kita menyarankan kepada 5,000 yang berhormat latihan kita. Latihan 5,000 ini ialah 80% daripadanya kita akan latih daripada sudut pekerjaan yang high skill job dalam bidang-bidang yang terkini dalam industri sekarang, khusus dalam bidang-bidang teknologi tinggi. Kita akan latih graduate ini, dan 80% jadi pekerja dan 20% jadi entrepreneur yang high-tech. Mungkin hal berhubung dengan digital economy, e-commerce, benda-benda macam tu. Dan saya cukup yakin bahawa program ini mendapat sambutan yang baik. Dan melihat rekod yang ada pada kita, ya bahawa penerimaan daripada pihak industri adalah baik. Kerana kita dah kerjasama dengan pihak-pihak industri, pihak-pihak tertentu, contohnya macam Proton, macam Pro2, berbagai lagi syarikat-syarikat besar, Pro2, MAS, KTM, semua syarikat-syarikat besar ni boleh menerima program-program ini sebagai satu kerjasama, badan kerjasama dengan pihak kementerian. Jadi satu di bawah Technopreneur, yang kedua di bawah Poteje. Poteje sekarang hanya melatih untuk bekerja dengan syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat JLC dan sebagainya, dengan gaji yang cukup untuk mereka ini sebagai permulaan. Dan selepas itu, selepas internship dah habis, mereka akan lihat, akan buat penilaian untuk diterima sebagai pekerja yang tetap. Setakat ini saya dimaklumkan bahawa hampir 60%
grade 1 ini sudah diterima jadi pekerja tetap dalam syarikat tersebut. Jadi inilah sebagai menjawab Yang Berhormat soalan Yang Berhormat daripada Pasir Mas berhubung peluang dan ruang untuk membantu pihak grade 1 yang keluar daripada universiti. Ini di luar apa yang telah kita laksanakan sebagai kerjasama yang telah kita meteraikan di antara Kementerian Pengajian Tinggi dengan Kementerian MIDEC Yang Berhormat. Yang selepas ini bakal kita laksanakan pada tahun 2021 ini. Dan kita melihat bersama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk melihat apakah program-program yang dianggap sesuai oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, dan kita akan laksanakan menerusi kerjasama dengan agensi saya sebagai tekun contohnya. Jadi Yang Berhormat juga bertanya berhubung dengan apakah pembaik pulihan telah dilaksanakan di bawah tekun. Bukan tekun saja Yang Berhormat sebenarnya. Di bawah semua agensi-agensi membantu mengeluarkan sumber-sumber kewangan dalam agensi kementerian saya, iaitu tekun, SME Bank, Bank Rakyat dan juga Coop Bank, Koperasi Bank. Yang Berhormat 2 minit ya. 2 minit ya. Jadi okey, sebagai itu yang lain tu insya-Allah jawapan semua ada sini kat depan saya ni Yang Berhormat. Yang 2 minit saya nak beri penjelasan soalan pembaik pulihan ni. Apabila 2 minggu selepas MCO Yang Berhormat saya beri arahan dengan KSU saya pada ketika itu. Saya kata, anda you buat selagi red tape, selagi birokrasi saya hendak dipotong, otherwise it make no sense, saya punya kata. Jadi saya kata pula, I want to see how it work. I want you to answer me dalam masa 2 minggu selepas kajian. Pihak bank, 2 bank dan tekun diberi tu. Jadi KSU saya buat kajian 2 minggu. Selepas 2 minggu Yang Berhormat, tekun saya beri contoh, mempunyai keperluan 17 dokumen perlu disubmit apabila nak mohon sumber kewangan. Sama ada 5,000 atau nak mohon 50,000 ataupun 100,000. 17 dokumen. Selepas kajian dipotong hingga 4 dokumen saja. Sebab assurance saya kata 2 saja. 1, sumber kewangan mesti ada jaminan yang orang tu meminjam. Yang kedua, pihak peminjam dapat sumber kewangan selepas meminjam sebab dia memerlu bantuan. PM beri tahu kepada semua menteri dalam kabinet meeting. Dia kata, don't make it more difficult when the time is already very difficult. Ini reminder daripada PM. Saya buat tu. Jadi akhirnya pinjam kredit garanti Yang Berhormat diturun daripada 2 bulan hingga ke 9 hari kita boleh lulus. Tekun daripada sebulan kepada 5 hari kepada syarikat yang sudah ada track record, dan 7 hari kepada syarikat yang baru berdaftar dengan tekun. Dengan sendirinya tekun menjadi sebuah agensi yang boleh mengeluar 300,000 dari yang dikeluar duitnya daripada bulan Mei hingga bulan Oktober. 99% dia keluar money in the bank. Saya kata, kalau tidak bermakna kita nak bantu pihak peniaga. Jadi itulah kenapanya tekun jadi so highly rated dengan izin Datuk yang betul, dan ditambah sumber kewangan. Itu pun profesional tambahan. Mungkin akan ditambah lagi oleh Kementerian Kewangan apabila prestasi kita continue to perform very well. Datuk yang betul, setakat ini saja, dan insya-Allah jawapan bertulis boleh diberi kepada ahli-ahli yang berhormat yang minat pada persoalan mereka. Terima kasih Menteri. Ini tak payah belah bagilah, sokong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 192,450,000 untuk kepala B26 anggaran pembelanjaan mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju.
Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara, maka kepala B26 jadi sebahagian daripada jadual. Seterusnya, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P26, anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 naklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju, mohon kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Sebulat suara juga, maka perbelanjaan di bawah kepala P26 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.